kemuliaan ataupun sebaliknya di akhirat kelak. Jadi seperti mana yang telah dibagi tahu kepada saya oleh Puan Wan Nordini semalam, katanya kita nak memulakan kelas ataupun kita nak memulakan pengajian berkitab. Jadi pada malam ni sebelum kita memulakan pengajian berkitab, maka saya nak memberi tahu ataupun nak intro sikit bahawasanya pengajian berkitab ni adalah satu pengajian yang terlebih utama ataupun yang terlebih aula pada zaman kita ni, dan saya tidak mahu para pendengar sekalian ataupun puan-puan sekalian menyamakan kelas pengajian berkitab seperti pengajian ataupun umum, ceramah-ceramah umum. Dia adalah satu perkara yang sangat berbeza ataupun yang sangat jauh dia punya perbezaan dia. Maka sebenarnya apa yang saya dapati pada hari ini ialah umat Islam, khususnya umat Islam di Malaysia, mereka sangat gemar ataupun sangat suka dengan pengajian-pengajian umum ataupun ceramah-ceramah umum. Yang mana ceramah umum ni kalau saya nak sifatkan dia hanyalah sebagai motivasi semata-mata. Tidak dapat nak menyelesaikan fardu ain ke atas umat Islam, ataupun tak dapat nak menyelesaikan ilmu yang fardu ain yang dituntut di dalam agama kita. Maka seperti mana yang kita maklum bahawasanya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada pegangan-pegangan yang lain yang lebih tinggi daripada agama Islam. Dan kita telah pun maklum bahawasanya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Maka agama Islam ni apabila kita merujuk di dalam Al-Quran, maka agama Islam itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan hikmahnya mereka mengabdikan diri kepada aku ataupun mereka menyembah aku. Maka di sini tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, bahawasanya hikmah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadat ni adalah terbahagi kepada dua. Yang mana yang saya faham mengikut pengajian saya di madrasah ataupun masa saya di pondok dulu, bahawasanya bila kita sebut ibadat, maka ibadat tu terbahagi kepada dua. Yang pertama dinamakan ibadat yang zahir dan yang kedua dinamakan ibadat yang batin ataupun yang batiniah. Yang zahiriahnya seperti kita sebut ibadat solatnya, ibadat berpuasanya, ibadat bayar zakatnya, ibadat puasanya, ibadat hajinya. Yang mana itu dapat dilihat dengan mata kepala kita. Seperti kita tengah solat, maka kita dapat lihat orang yang tengah solat tu dia melakukan gerakan-gerakan yang mana kita nampak dengan mata kepala kita. Ataupun dia sedang bayar zakat, maka kita nampak dengan mata kepala kita dia sedang membayar zakat. Itu di antara ibadat-ibadat yang bangsa zahir.
Sedangkan ibadat yang batiniah, ibadat yang bersangkut dengan batin ataupun ibadat yang bersangkut dengan dalaman, adalah ibadat yang dinamakan al-iman ataupun ibadat ma'rifatullah, yang lebih kepada menjurus kepada keimanan. Maka di antara kedua-dua ni, dua-dua ni adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kedua-dua ibadat ni sama ada ibadat yang bangsa zahir ataupun ibadat yang bangsa batin, dua-duanya adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah yang terlebih penting? Maksud saya di antara kedua-dua ibadat ni, maka manakah ibadat yang paling utama ataupun ibadat yang menjadi tunjang ataupun yang menjadi asas kepada mana-mana ibadat? Maka menurut pandangan guru saya, mengikut pandangan ulama-ulama yang menyebutkannya bahawasanya ibadat yang bangsa batin itu terlebih utama daripada ibadat yang bangsa zahir. Maka ibadat yang bangsa batin itu yang kita namakan iman, yang lebih menjurus kepada ma'rifatullah, maka itu lebih utama, lebih aula daripada ibadat yang bangsa zahir. Seperti mana yang disebut oleh di antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang menyebutkan bahawasanya la tafsihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat. Maka tidak sah dengan makna la yaqbalullah. Tidak menerima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ibadat seseorang itu, melainkan selepas dia mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan ulama lain menyebut bahawasanya la tasul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat, yakni tidak diterima ibadat tersebut melainkan dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan seorang daripada sahabat. Kata setengah perkataan ni perkataan Sayyidina Ali. Kata setengah perkataan ni perkataan Imam Syafi'i. Tapi ala kulli hal, bahawasanya kata guru saya, perkataan yang saya nak sebut ni adalah mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita melihat perkataan Imam Ghazali tadi dan perkataan beberapa ulama tadi di antara mafhum hadis tadi, maka kita dapati bahawasanya ma'rifatullah itu terlebih utama, terlebih aula daripada ibadat yang bangsa zahir. Sebab tu tuan-tuan sekalian, la tasihul makna dia la tasihu dengan makna la yakbalu. Dengan makna tiada terima, tiada menerima oleh Allah Ta'ala akan ibadat itu melainkan setelah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang perempuan yang sama dia sekalian, bahawasanya masa saya mengaji dulu, masa saya tengah belajar dulu, saya bertanya kepada guru saya. Saya bertanya masa tu dalam keadaan bodoh-bodoh saya lah. Saya tanya pada guru saya bahawasanya bila kata mengenal Allah Ta'ala itu lebih utama, lebih aula, maka apakah ibaratnya, apakah bandingannya? Maka guru saya menyebut bahawasanya bila seseorang itu melakukan ibadat, maka dia nak persembahkan ibadatnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau sekiranya dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimanakah ibadat itu nak sampai? Ibarat guru saya, apabila seseorang diberi hadiah, yang untuk disampaikan kepada orang lain.
Si A bagi hadiah kepada B, untuk B sampaikan kepada C, contohnya lah. Jadi mampu tak si B menyampaikan hadiah itu kepada C, sedangkan C tak mampukah B menyampaikan hadiah itu kepada C sedangkan B tak kenal C. Hanya mengetahui nama sahaja. Hanya tahu nama sahaja. Contohnya C tu namanya, katalah namanya Muhammad. Sedangkan si B ni tak kenal Muhammad ni yang mana satu nama Muhammad. Dia tahu nama sahaja. Maka sudah pastilah hadiah itu tidak dapat disampaikan oleh B. Maka itulah ibarat guru saya, tuan-tuan sekalian. Perempuan sekalian. Maka pada zaman kita ni, tuan-tuan sekalian, inilah masalah yang timbul, inilah persoalan yang banyak berlaku apabila kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, ramai yang melakukan ibadat tetapi ibadat itu tidak sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini bukan secara pasti mungkin oleh kerana berlaku demikian itulah maka Allah turunkan beberapa bala dan musibah ke atas kita, tuan-tuan sekalian. Yang mana pada hari ini, minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata, tuan-tuan sekalian. Ini saya bacakan sebuah hadis, tuan-tuan sekalian. Yang mana daripada hadis ni riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. An Ali radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Ali, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiril khuffain." Akhrajahu Abu Daud bi isnadin hasan. Maka kata Sayyidina Ali, jikalaulah agama itu dengan fikiran, dengan ra'yi, maka diterjemah ataupun ditafsir oleh ulama, apa makna birra'yi itu? Bima yarahu al-insan salihan min ghairi nazar ila syar'i, yakni dengan melihat oleh manusia patut ataupun tidak daripada tidak memandang kepada syarak. Maknanya tuan-tuan, pada ini Nabi kata yang bahawasanya Sayyidina Ali kata, tuan-tuan sekalian, jikalaulah agama itu dengan ra'yi, dengan pemikiran. Maksud pemikiran tu ialah dengan penglihatan manusia, tidak merujuk kepada syarak, tidak merujuk kepada hukum syarak, hanya dengan fikiran semata-mata. Yang dimaksudkan dengan laukana din, jikalau adalah agama ni maksudnya ialah ahkamul Islam, hukum-hukum daripada agama Islam. Jika dengan akal fikiran semata-mata, dengan pandangan manusia semata-mata, tuan-tuan sekalian, nescaya, kata Sayyidina Ali, nescaya lakana asfalul khuf, nescaya adalah bahawasanya di bawah khuf. Kalau kita pakai kasut khuf tu ialah kasut yang dipakai oleh orang-orang yang negara sejuk. Ketika nak melakukan ibadat, dia pakai khuf. Sapu di atas, bukan di bawah ni. Tapi kalaulah agama tu pakai akal, nescaya basuh khuf tu patutnya di bawah. Sebab di bawah itulah yang kotornya. Tapi kata Sayyidina Ali, wa qad ra'aitu Rasulullah, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW yamsahu, membasuh Nabi, menyapu Nabi zahir khufai, zahir khuf, zahir dua khuf dia ialah di atas, Nabi sapu di atas, bukan di bawah. Kalau agama tu pakai akal, nescaya tentulah basuh di bawah tu lebih aula, kerana di bawah tu lebih kotor daripada yang di atas. Tapi kenapa syarak Islam ni, tuan-tuan sekalian, perempuan sekalian, disuruh sapu belah atas. Sapu dengan air di belah atas, bukan di belah bawah.
Ini menunjukkan bahawasanya agama ini perlu kepada pengajian, perlu kepada pembelajaran. Bukan boleh dengan akal semata-mata. Hari ini tuan-tuan minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata pada malam ni tuan-tuan sekalian, berapa ramai dalam Facebook, dalam Instagram, dan beberapa lagi lah di alam maya tuan-tuan sekalian, berapa ramai daripada orang-orang yang tidak belajar agama, hanya menggunakan akal, mengomen ataupun membuat komentar dengan urusan agama tuan-tuan sekalian. Sedangkan dia tak pernah belajar pun. Dia tak pernah masuk mana-mana madrasah, tak pernah masuk mana-mana pengajian agama, tak pernah. Tapi cuma baca tafsir hadis, baca tafsir Al-Quran, sedangkan tak tahu makna yang dalam atau maksud yang dalam. Seperti contoh tuan-tuan sekalian, saya nak menyebut benda ni tuan-tuan minta maaf. Saya nak sebut benda ni bukan nak bagi serabut, bukan nak bagi pening kepala, tidak, tapi nak bagi contoh pada hari ini tuan-tuan sekalian. Saya nak ambilkan sepotong daripada hadis, sepotong sahaja. Maksud sepotong tu ialah tak penuh saya bacakan hadis. Hadis ni dah biasa kita dengar. Hadis Jibril tuan-tuan sekalian, di mana satu hari Jibril merupa sebagai seorang laki-laki, seorang laki-laki yang berpakaian putih, rambutnya hitam, tak ada satu pun nampak yang beruban, hitam berkilat. Kemudian pakaiannya putih, lalu datang jumpa Rasulullah yang sedang masa tu Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat. Lalu Jibril, itu Jibril, laki-laki tu adalah Jibril. Lalu laki-laki itu adalah Jibril duduk di hadapan Rasulullah sehingga bertemu lutut Nabi dengan lutut dia. Ditemukan lutut Nabi dengan lutut dia ditemukan. Lalu bertanya berkenaan dengan 3 perkara. Iaitulah berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan iman, dan berkenaan dengan ihsan. Ada kata setengah pula, ada kata sambungan daripada hadis itu, bertanya pula ataupun disebut Jibril tanya pula tentang kiamat. Tu kalau kita tengok zaman ni ada ulama yang mengatakan rukun agama tu termasuk jugalah berkenaan dengan hari kiamat. Tapi yang tu nantilah kita bicara nanti. Tapi saya nak pegang nak sebut pada malam ni satu perkara saja berkenaan dengan iman. Apabila Jibril bertanya kepada Rasulullah, Ya Muhammad, wa ma huwal iman? Wahai Muhammad, apakah dia iman? Lalu Rasulullah menjawab persoalan Jibril ni, waqala, dan berkatalah, bersabdalah Nabi SAW, al-iman, bermula iman tu ialah iman itu ialah bahawa iman itu ialah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi syarrihi. Maka Jibril bila dengar jawapan itu daripada Rasulullah, dia berkata, qala sadaqta, benar engkau ya Muhammad. Seolah-olah kata macam itulah, benar engkau ya Muhammad. Jadi persoalannya sekarang ni puan-puan yang saya hormati sekalian, bila Nabi ditanya oleh Jibril, laki-laki itulah Jibril, para sahabat tak tahu itulah Jibril. Besoknya barulah sahabat tahu yang laki-laki itu adalah Jibril. Itu pun Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, semalam laki-laki yang datang tu siapa dia? Itu adalah Jibril yang mengajar kamu berkenaan dengan agama. Betapa untungnya para sahabat, guru mereka adalah Jibril. Tuan-tuan sekalian, baik. Soalannya kat sini tuan-tuan sekalian, apabila Nabi ditanya tentang iman, maka Nabi menjawab, antu'mina billah. Pertama, bahawa engkau beriman dengan Allah Ta'ala, wa malaikatihi, beriman dengan malaikatnya, wa kutubihi, dan segala kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan segala rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, hari akhir. Kemudian Nabi ulang perkataan wa tu'mina.
bil qadri khairihi syarrihi. Nak setengah naskah ada sebut minallah. Nak setengah naskah tak sebut. Setengah naskah sebut wa tu'mina bil qadri khairihi syarrihi. Maknanya iman tu ialah pertama percaya ataupun beriman dengan Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan para rasulnya, wal yaumil akhir dan beriman dengan hari akhirat. Soalnya tuan-tuan, tapi kenapa bila sampai percaya beriman dengan qada dan qadar, Nabi ulang balik perkataan wa tu'mina bil qadri khairihi syarrihi. Kenapa Nabi ulang perkataan tu tuan-tuan, perempuan sekalian? Cuba kalau perempuan ada kitab berkenaan dengan hadis tu, kalau tak silap tuan-tuan sekalian, kalau tak silap saya, hadis ni ada disebut dalam hadis 40 ataupun dalam hadis Riyadhus Salihin. Hadis tu yang pertama, kalau tak silap saya tengok dalam tu. Jadi perkataan wa tu'mina tu diulang oleh Rasulullah 2 kali. Yang pertama wa tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian Nabi ulang wa tu'mina bil qadri khairihi syarrihi. Kenapa diulang 2 kali anak perempuan sekalian? Maka kata ulama kerana beriman dengan qada dan qadar ini, tuan-tuan sekalian, adalah satu perkara yang sangat rumit. Jika seseorang tidak belajar betul-betul, tidak mempelajari ilmu akidah mengikut acuan ahli sunnah wal jamaah, maka tuan-tuan sekalian, mungkin kita akan terjerumus kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan oleh ulama yang terdahulu. Mereka itu golongan yang sesat, lagi menyesatkan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Nabi ulang kalimah wa tu'mina. Dan benda ni tuan-tuan sekalian, qada dan qadar ni, pada zaman ni tuan-tuan, minta maaf saya cakap, minta ampun saya berkata tuan-tuan sekalian, kalau kita tak mempelajari cara ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan sekalian, mungkin seseorang itu akan terjerumus kepada fahaman Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah ataupun lain-lain daripada golongan-golongan yang telah dihukumkan oleh ulama salafus soleh kita yang terdahulu. Mereka itu daripada golongan yang sesat. Maka tuan-tuan, minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata tuan-tuan sekalian. Maka janganlah kita ni tuan-tuan sekalian anggap benda ni perkara yang enteng atau perkara ni perkara yang ringan. Sedangkan tuan-tuan sekalian, ramai di kalangan kita pada hari ini, bila saya sebut di kalangan kita ni tuan-tuan, anak perempuan, maksud sayanya semua golongan, tidak kira daripada golongan orang awam ataupun daripada golongan agamawan dan lain-lain tuan-tuan sekalian, ramai juga yang tersilap memandang kepada memandang ataupun memberi pandangan tentang qada dan qadar tuan-tuan sekalian. Dalam handphone saya ni tuan-tuan ya, dalam handphone saya ni banyak sangat klip-klip video yang sahabat-sahabat saya hantar tuan-tuan sekalian. Ustaz cuba tengok dalam ni, ustaz ni kata bagian. Ustaz ni kata bagian. Jadi tuan-tuan sekalian, bila saya tengok tuan-tuan sekalian, maka jelas ada di kalangan agamawan, minta maaf ni, saya bukan nak menyalahkan orang lain, tetapi saya nak memelihara, nak menjaga tuan-tuan sekalian. Kalaulah kita terpegang yang salah dalam masalah qada dan qadar ni tuan-tuan sekalian, mungkin kita akan terjerumus kepada golongan Jabariyah ataupun golongan Mu'tazilah Qadariyah, ataupun golongan-golongan yang lain yang telah dihukumkan sesat oleh ulama kita yang terdahulu tuan-tuan sekalian.
Jangan anggap golongan tu sudah tidak wujud. Sebenarnya golongan tu dalam dunia sekarang masih wujud, tetapi mereka tidak dinamakan dengan Jabariyah. Tapi pahaman Jabariyah tu ada di kalangan masyarakat Islam pada zaman ni. Begitu juga dengan Mu'tazilah, ada golongan ni tuan-tuan sekalian dalam masyarakat kita. Cumanya mungkin kerana tidak didedahkan secara umum, maka tuan-tuan sekalian kita dah tak boleh nak membezakan mana Jabariyahnya, mana Qadariyahnya, mana Mu'tazilahnya pada zaman kita ini tuan-tuan sekalian. Lebih-lebih lagi, minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata pada malam ni tuan-tuan sekalian, lebih-lebih laginya apabila pengajian tauhid zaman kita ni tuan-tuan sekalian adalah sangat-sangat terbatas, sangat-sangat sedikit tuan-tuan sekalian. Minta maaf lagi tuan-tuan sekalian, pada malam ni saya sebut apatah lagi tuan-tuan sekalian setelah hampir 2 tahun kita ni tuan-tuan sekalian dilanda musibah, dilanda balak tuan-tuan sekalian. Apabila kita pada hari ni tuan-tuan sekalian telah dilanda wabak penyakit COVID ni tuan-tuan sekalian, maka masjid tutup, pengajian tak boleh dibuat tuan-tuan sekalian. Maka saya melihat tuan-tuan sekalian kejahilan berkenaan dengan ilmu tauhid ni tuan-tuan sekalian sangat-sangat meruncing pada zaman kita ni tuan-tuan sekalian. Dan ramai di kalangan kita pada hari ni, minta maaf saya berkata tuan-tuan sekalian, mereka tuan-tuan sekalian menggunakan akal, tidak pernah belajar tuan-tuan sekalian, maka mereka memberi pandangan, memberi pendapat berkenaan agama tuan-tuan sekalian, sehinggalah mereka tersalah tuan-tuan sekalian. Sedangkan, minta maaf lagi tuan-tuan sekalian, sedangkan pada zaman kita ni tuan-tuan ya, hari ni tuan-tuan, ya memang kita ada para guru agama, para ustaznya begitu gini tuan-tuan sekalian, tetapi golongan agamawan pada zaman kita ni tidak seperti golongan agamawan di zaman dulu. Seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama yang mengikut ulama mazhab ni tuan-tuan sekalian. Kita zaman kita ni tidak ada seorang pun daripada ulama tuan-tuan sekalian yang dapat menanggi ilmu mereka seperti Imam Syafi'i. Kita tak dapat nak menyamakan ilmu Imam Syafi'i dengan ilmu ulama zaman ni, walaupun dia seorang mufti sekalipun tuan-tuan sekalian. Tapi minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata tuan-tuan sekalian, ada golongan agamawan pada zaman kita ni sudah berani untuk menyalahkan Imam Syafi'i, sudah berani untuk menyalahkan Imam Ahmad bin Hanbal, sudah berani nak menyalahkan menyalahkan Imam Abu Hanifah dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Sedangkan ilmu kita sangat-sangat terbatas zaman kita ni tuan-tuan sekalian. Kita dapat buat pengajian online ni pun sudah sangat bersyukur dah tuan-tuan sekalian. Walaupun saya bukanlah orang yang paling layak untuk tuan-tuan, untuk perempuan nak jemput saya baca kitab ni tuan-tuan sekalian. Tapi oleh kerana saya fikir tidak ada jalan lain dah. Kalau dah tak boleh nak bertemu di alam yang zahir, maka kita bertemu di alam maya ni, itu pun sudah baik dah untuk zaman kita ni tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita sebut macam tu tuan-tuan sekalian, maka pada hari ni apa yang perlu kita buat? Maka tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita mempelajari agama, mengikut jalanan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama yang saya nak sebut tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, bila sebut macam tu, maka kita dapatlah melihat ada perbezaan. Mungkin saya tak dapat nak mengagak tuan-tuan sekalian. Malam ni berapa orang yang hadir, berapa orang yang turut serta dalam pengajian online kita malam ni. Saya tak tahu, mungkin ada di kalangan kita tuan-tuan sekalian
tak boleh nak membezakan mana satu ulama, mana satu ahli sunnah wal jamaah. Sebab hari ni tuan-tuan sekalian dah begitu luas seolah-olahnya tuan-tuan sekalian dunia ni kita boleh petik di hujung jari kita sahaja tuan-tuan sekalian. Jadi dah begitu luas sehingga sudah tidak boleh nak bezakan. Orang ni kata begini, orang ni kata begini, pandangan orang ni begini tuan-tuan sekalian. Jadi nampaknya dah tak boleh nak kenal mana satu ahli sunnah wal jamaah dan mana satu daripada bukan ahli sunnah wal jamaah. Maka tuan-tuan sekalian, kalau ikut ulama kita yang terdahulu, bahawasanya dia dah bagi kunci ataupun dia sudah pun bagi pada kita definisi. Bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, disebut dalam syarah kitab, dalam syarah bagi kitab Ihya Ulumuddin, seorang ulama mengatakan apabila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, maka dia kata al-muradu bihi idza utliqa ahlu sunnah wal jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyatu. Apabila diitlaq, yakni ditunjuk siapakah ahli sunnah wal jamaah, maka dia kata al-muradu bihi, yang dimasukkan dengan ahli sunnah wal jamaah itu ialah al-asy'ariyatu, iaitulah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Ini dua mazhab yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah, serta orang-orang yang mengikut dua ulama yang bermazhab kepada ahli sunnah wal jamaah ni tuan-tuan sekalian. Jadi lain daripada itu, maka tidak dihukumkan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang telah dibuat ataupun didefinisikan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi pada hari ini tuan-tuan sekalian, ramai di kalangan kita orang Islam hari ini, bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, maka berbagai-bagai definisi. Beginilah, begitulah tuan-tuan sekalian. Sehingga orang-orang awam sudah tidak dapat nak bezakan lagi mana satu ahli sunnah wal jamaah dan mana satu yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Sehingga tuan-tuan sekalian, minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata tuan-tuan sekalian pada malam ni, sehingga kan tuan-tuan sekalian ada di kalangan ulama golongan agamawan dalam Malaysia ini tuan-tuan sekalian sudah mengiktiraf satu daripada golongan diiktiraf sebagai mazhab yang muktabar lagi pula tuan-tuan sekalian. Minta maaf saya kata macam tu. Ada setengah golongan dia telah mengiktiraf satu golongan menjadi mazhab yang muktabar. Sedangkan golongan itu tuan-tuan sekalian, ulama yang terdahulu telah menolak golongan ini tuan-tuan sekalian. Tapi zaman kita ni golongan itu sudah dinaikkan tuan-tuan sekalian menjadi mazhab yang muktabar. Yang kita tahu tuan-tuan sekalian, mazhab dalam fiqh tu hanya 4 sahaja. Yang kita tahu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini je mazhab yang diterima oleh ulama-ulama kita yang terdahulu tuan-tuan sekalian. Kenapa? Tengok ya. Imam Nawawi tuan-tuan sekalian. Keilmuan dia begitu hebat. Tapi tuan-tuan sekalian, kenapa Imam Nawawi masih lagi bermazhab kepada Imam Syafi'i? Cuba tengok Imam Abu Yusuf. Tuan-tuan sekalian, dia ilmu dia begitu hebat. Tetapi dia tak buat mazhab yang satu lain. Dia tetap berpegang kepada mazhab Imam Abu Hanifah tuan-tuan sekalian. Sedangkan ilmu mereka sudah boleh nak membuat mazhab yang lain. Tetapi mereka tak nak buat mazhab lain tuan-tuan sekalian. Tapi zaman kita pada hari ini tuan-tuan sekalian, sewenang-wenangnya zaman ni kita telah mengiktiraf golongan yang telah dihukumkan oleh ulama yang terdahulu bukan mazhab.
tetapi ada di zaman ni tuan-tuan sekalian, ulama telah mengiktiraf mereka sebagai mazhab yang muktabar tuan-tuan sekalian. Baik. Dalam sebuah hadis tuan-tuan sekalian, saya minta maaf pada zaman kita ni tuan-tuan sekalian, minta maaf banyak sekiranya apa yang saya nak sebut ni menyinggung perasaan, menyinggung hati kecil perempuan, bukan itu maksud saya, tapi maksud saya ialah nak menunjukkan pada zaman kita ni apa yang Nabi sebut dia tetap akan berlaku. Yang Nabi sebut tuan-tuan sekalian, apabila adalah akhir zaman nanti. Idza kana akhiruz zaman, apabila adalah akhir zaman nanti ni, maka Nabi kata ubadun juhal, orang yang melakukan ibadat tu jahil, jahil sejahil-jahilnya. Dan zaman ulama di zaman itu pula ulama yang fasik tuan-tuan sekalian. Ini Nabi sebut ni. Saya hanya bacakan tuan-tuan sekalian. Nabi sebut. Kalau tuan-tuan nak tahu hadis tu, cuba Google aja. Idza kana akhiru zaman ubadun juhal. Sebutnya itu. Apabila ada akhir zaman tu ubadun juhal. Ubadun juhal maksudnya ahli ibadat yang jahil. Ibadat, dia buat ibadat. Tetapi tuan-tuan sekalian, ibadat tu tuan-tuan sekalian, yang kita bimbang kalau buat ibadat dengan jahil, buat ibadat dengan tidak tahu tuan-tuan sekalian, maka akibatnya apa? Ini akibatnya tuan-tuan sekalian, kata Ibnu Ruslan dalam kitab dia Matan Zubat tuan-tuan sekalian, dia kata fa'alimun wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini disebut oleh Syekh Ibn Ruslan dalam kitab dia Matan Zubat. Dia kata wa kullu man, dan bermula tiap-tiap seseorang itu bi ghairi ilmi, dengan ketiadaan ilmu, ya'malu, beramal dia. Jadi dia beramal dengan tidak ada ilmu. Maka apa jadi? A'maluhu, amalan-amalan dia itu ditolak, mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan sekalian. Maka inilah yang kita dapati hari ini tuan-tuan, yang kita dapati inilah ramainya yang melakukan ibadat, tetapi tuan-tuan sekalian tidak ramai yang mahu menuntut ilmu. Saya bercakap ni tuan-tuan sekalian atas dasar pengalaman saya. Atas dasar pengalaman saya. Minta maaf saya bercakap macam ni. Jadi tuan-tuan sekalian, saya telah bergerak dalam masyarakat ni tuan-tuan sekalian sejak daripada tahun 1996. Kalau tak silap saya, pertengahan 1996, saya dah mula masuk ke masjid, masuk ke surau tuan-tuan sekalian. Lepas tu tahun 2000 saya cuti selama 4-5 tahun. Saya pergi belajar ke Yaman tuan-tuan sekalian. Saya belajar di Hadramaut dan pulang tahun 2005. Maka 2005 saya teruskan balik kerja saya dulu. Lebih luas lagi sehingga satu Malaysia saya pergi tuan-tuan sekalian. Bukan kata satu Malaysia, tetapi tuan-tuan sekalian sampai ke negara lain pun saya pergi tuan-tuan sekalian. Apabila saya dijemput, maka tuan-tuan sekalian, saya dapati, minta maaf saya dapati tuan-tuan sekalian, kalau buat pengajian berkitab, pengajian umpamanya pengajian tauhid di masjid, di surau, di pejabat, di rumah dan sebagainya, pengajian kitab fiqh, di masjid, di surau, di rumah, di pejabat, dan pengajian kitab tasawuf, di masjid, di surau, di rumah, di pejabat, di mana-mana tempat sajalah. Tuan-tuan sekalian, maka saya dapati kehadirannya tuan-tuan sekalian, paling ramai pun tuan-tuan sekalian kalau di masjid tak sampai jumlahnya 50 orang tuan-tuan sekalian. Ini bukan saya seorang yang mengalaminya, bahkan tuan-tuan sekalian setiap pendakwah-pendakwah di Malaysia, maka inilah pandangan mereka tuan-tuan sekalian. Maknanya akhir zaman ni tuan-tuan ya, orang sudah tidak minat lagi untuk mendalami ilmu agama tuan-tuan sekalian. Apatah lagi zaman kita ni, minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata pada malam ni tuan-tuan sekalian, apatah lagi
pengetahuan agama mengikut pandangan setengah golongan boleh didapati di dalam handphone, di dalam laptop, di dalam komputer, dalam YouTube, dalam Google dan sebagainya tuan-tuan sekalian, sehingga mereka telah tersalah memilih guru-guru mereka tuan-tuan sekalian. Minta ampun saya bercakap, minta ampun saya berkata tuan-tuan sekalian. Sehinggalah tuan-tuan sekalian, sehinggalah ramai yang melakukan ibadat tetapi tuan-tuan sekalian tetapi mereka tidak faham apakah ibadat yang mereka lakukan tuan-tuan sekalian, dan akibatnya tuan-tuan sekalian, apabila sampai satu zaman, apabila sampai satu masa di mana umat Nabi Muhammad lari daripada ulama, lari daripada fuqaha, maka tuan-tuan sekalian, kita tunggulah balak dan musibah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan sekalian, saya petik dalam sebuah kitab, sebuah hadis tuan-tuan sekalian yang Nabi sebut, sayati zamanun ala ummati, lagi akan sampai satu masa, akan sampai satu zaman ala ummati, di atas umat aku. Akan sampai satu zaman, satu masa, sayati zamanun ala ummati, akan sampai satu zaman berlaku atas umat aku, kata Nabi Muhammad. Apa yang berlaku tu, kata Rasulullah, yafirruna minal ulama wal fuqaha, yafirruna, mereka umat Nabi Muhammad itu yafirruna, lari mereka itu minal ulama wal fuqaha, lari mereka itu daripada ulama dan fuqaha. Bukan makna lari tu tuan-tuan sekalian, nampak ulama lari, bukan makna macam tu. Maknanya tuan-tuan sekalian, walaupun ada ulama di taman perumahan, ada ustaz di taman perumahan, ada guru agama di taman perumahan, mereka tidak ambil faedah daripada ulama tersebut, daripada guru agama tersebut, daripada ustaz tersebut. Yakni mereka tidak mahu menuntut ilmu tuan-tuan sekalian. Maka apa terjadi sekiranya berlaku zaman tu, saya lebih melihat tuan-tuan sekalian, zaman yang Nabi sebut tu sudah berlaku zaman kita ni. Sebab tu minta maaf saya bercakap tuan-tuan, minta ampun saya berkata pada malam ni tuan-tuan sekalian, telah pun diakui oleh guru-guru kami tuan-tuan sekalian, bahawa hadis ni ialah telah berlaku pada zaman kita ni tuan-tuan sekalian. Kenapa kata macam tu? Sebabnya kalau pengajian ni beragama ni tuan-tuan sekalian, kalau di masjid ke di surau ke, tidak lebih jumlahnya 50 orang tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya kata tadi, jangan bezakan, jangan bandingkan dengan pengajian umumi. Ceramah-ceramah umum, umpamanya panggil Ustaz Kazim Alias, umpamanya panggil apa, siapa lagi tuan-tuan sekalian, Ustaz Kazim Alias, panggil Ustaz Elias Ismail, panggil Ustaz Azhar Idrus, tuan-tuan, sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali ceramah umum. Saya tidak menyalahkan mereka sebab mereka juga adalah pendakwah tuan-tuan sekalian, tetapi kalau ceramah umum sebulan sekali, 2 bulan sekali tuan-tuan, itu tidak boleh menyelesaikan fardu ain. Hanya disebut secara umum, tidak boleh didetailkan masalah ilmu-ilmu yang kita nak belajar tu. Umpama tauhid, kita nak belajar daripada A sampai Z, kitab fiqh daripada A sampai Z, tidak boleh merujuk kepada ceramah-ceramah umum. Maka tuan-tuan sekalian, apabila berlaku sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha, maka Allah, Nabi sebut tuan-tuan sekalian, fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin, maka Allah akan balakkan umat aku pada zaman tu, kalau mereka tak mau mengaji, tak menuntut ilmu, maka Allah akan balakkan tuan-tuan sekalian dengan 3 balak, 3 musibah ni tuan-tuan sekalian. Yang sekarang, na'udzubillah tuan-tuan sekalian, yang sekarang kita sedang menghadapi 3 balak musibah ini tuan-tuan sekalian. Tak kira lah sama ada
anak kita tu adalah orang awam, tak kiralah sama ada kita tu ulama, kita tu adalah ustaz, kita tu adalah anak pegawai kerajaan, kita tu adalah sultan, raja, anak kita tu adalah mufti dan sebagainya, anak kita sedang menghadapi masalah balak musibah ini tuan-tuan sekalian. Baik, apa dia musibah tu tuan-tuan sekalian? Apa dia musibah tu? Fayabtalihimullah bisalasi baliyatin. Allah Ta'ala akan balakkan mereka dengan 3 balak ni. Maka apa dia balaknya? Yang pertamanya, ulaha. Yang pertamanya ialah tuan-tuan sekalian. Yang pertamanya ialah, yang pertama daripada balak itu tuan-tuan sekalian, ialah, sekejap ya. Yarfa'illahul barakata min kasbihim. Allah angkat segala keberkatan daripada usaha mereka. Jadi tuan-tuan, bila berlaku macam tu, maka Allah akan angkat berkat daripada usaha yang dibuat oleh umat Muhammad ni tuan-tuan sekalian. Kalau berlaku zaman tu mereka lari daripada ulama, mereka lari daripada fuqaha ni tuan-tuan sekalian. Yakni mereka tak nak menuntut ilmu, maka Allah angkat segala berkat. Yakni segala pekerja-kerja buat kita, sama ada kerja buat untuk dunia, sama ada kerja buat kita untuk akhirat, untuk kebaikan, sudah tidak ada berkat lagi tuan-tuan sekalian. Buktinya mana? Buktinya tuan-tuan sekalian, pada zaman kita ni tuan-tuan ya, apa saja kita buat, dalam soal agama kita buat, forum perdana kita buat, Maulidin Nabi kita sambut, apa lagi tuan-tuan sekalian, kita sambut lagi, Isra' dan Mi'raj kita sambut, buat program tu di masjid di surau tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan sekalian, adakah masyarakat kita berubah? Maka jawapannya tuan-tuan sekalian, kalau ada perubahan pun tuan-tuan, mungkin perubahan tu hanya beberapa peratus sahaja. Saya tidak dapat nak mendetailkan berapa peratus sebab tidak pernah buat kajian tuan-tuan sekalian. Tapi apa yang kita dapati, bahawasanya orang yang tak kenal agama lebih ramai daripada orang yang kenal agama tuan-tuan sekalian. Baik, itu yang pertama. Yarfa'illahul barakata min kasbihim. Allah angkat berkat daripada usaha mereka itu. Umumlah, apa saja kerja kita tu Allah angkat berkat tuan-tuan sekalian. Dan yang keduanya tuan-tuan, minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata, saya hanya baca hadis saja tuan-tuan sekalian. Wasani, yang keduanya ialah yusallitullahu ta'ala sultanan zaliman. Allah Ta'ala paksa, Allah Ta'ala kerasi atas kita tu pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mahu kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya mementingkan kepentingan diri mereka sendiri semata-mata tuan-tuan sekalian. Ini minta maaf, saya tidak mengata kepada mana-mana pemimpin, tuan-tuan sekalian, tetapi inilah yang berlaku apabila umat tidak mahu menuntut ilmu, umat tidak mahu mencari ilmu, maka ini yang akan berlaku tuan-tuan sekalian. Baik, dan yang ketiganya tuan-tuan sekalian, ini lebih parah lagi daripada balak yang pertama dan balak yang kedua tuan-tuan sekalian. Apa balak yang ketiga ni? Yakhruju wasalith, dan yang ketiganya kata Nabi, yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Apa yang ketiga ni tuan-tuan sekalian? Yang ketiga ni yakhrujuna, mereka keluar minad dunia, daripada dunia ini, hal keadaan mereka waktu keluar daripada dunia. Apa maksud Nabi kata yakhrujuna minad dunya ni? Mereka matilah. Maksudnya mereka keluar pada dunia tu, maksudnya mereka mati, mereka meninggal dunia. Tuan-tuan sekalian, bi ghairi iman, dengan tidak membawa iman. Ini lebih berbahaya lagi tuan-tuan sekalian. Maka minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata tuan-tuan sekalian,
Kenapa Nabi sebut yang ketiga? Yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Yakni keluar daripada dunia umat Muhammad dengan tidak membawa iman. Sedangkan tuan-tuan, keselamatan seseorang manusia, kebahagiaan seorang manusia, tuan-tuan sekalian, di akhirat nanti ialah dengan iman. Nak masuk syurga, anak kuncinya ialah apa? Iman. Sebab itulah guru saya kata, tuan-tuan sekalian, Islam hanya diperlakukan di dalam dunia semata-mata. Tidak diperlakukan di dalam akhirat. Di akhirat hanya diperlakukan iman sahaja, tuan-tuan sekalian. Tidak diperlakukan Islam di akhirat, tuan-tuan sekalian. Mana nak masuk syurga, maka tentulah kena imannya sah, baru masuk syurga, tuan-tuan sekalian. Baik, nak menentukan iman seseorang itu sah ataupun tidak, maka apakah ilmu yang patut, yang perlu kita tahu? Maka tuan-tuan sekalian, nak menentukan orang itu imannya sah ataupun tidak, tuan-tuan sekalian, maka yang perlu bagi seseorang itu ialah ilmu tauhid ataupun ilmu ma'rifatullah ataupun ilmu iman, ilmu aqaidil iman, ilmu simpulan-simpulan iman, tuan-tuan sekalian. Sebab tu jangan kita meremehkan golongan-golongan yang sudah sesat, golongan-golongan yang menyesatkan. Apakah dalam Islam ni tak ada ke golongan yang menyesatkan? Jangan kata macam tu, tuan-tuan, sebab di zaman Rasulullah lagi sudah ada golongan yang dihukumkan sesat, tuan-tuan sekalian. Dah dihukumkan orang yang munafik zaman Nabi lagi, tuan-tuan sekalian. Zaman Rasulullah lagi sudah adanya golongan yang munafik, yang berpura-pura dalam Islam ni, tuan-tuan sekalian. Mana golongan yang sesat ni, tuan-tuan sekalian, sentiasa ada di setiap zaman, setiap masa, setiap ketika, sehinggalah hari kiamat, tuan-tuan sekalian. Golongan ni tetap wujud. Jadi tuan-tuan sekalian, kita perlu tahu walaupun tidak sampai menjadi fardu ain. Saya ulang balik, tuan-tuan. Walaupun kita perlu tahu golongan yang sesat ni. Yang mana golongan yang sesat ni? Walaupun tidak sampai mengetahui itu wajib fardu ain, tak? Macam contohnya, tuan-tuan, ya. Kita mempelajari ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah sahaja, sudah memadai dah. Jadi mana kita dah faham dah. Oh, yang ni ahli sunnah wal jamaah. Yang ni daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Yang ni bukan. Maka bila kita tahu ahli sunnah wal jamaah, maka tuan-tuan sekalian sudah cukup untuk kita mengesahkan iman kita, tuan-tuan sekalian. Automatik kita akan kenal mana golongan yang sesat, mana golongan yang dilabelkan oleh ulama sebagai golongan yang sesat lagi menyesatkan, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata, zaman ni, tuan-tuan sekalian, maka tuan-tuan sekalian, dalam Radio Hakim, saya dengar petang tadi, tuan-tuan sekalian, ada juga Dr. Aiman Akiti, baca kitab tauhid, dia baca, dia huraikan tauhid, tuan-tuan sekalian. Kenapa baru sekarang? Sedangkan dulu mana ada, tuan-tuan sekalian? Tak ada, dalam TV tak ada. Yang saya ingat, saya pernah masuk dalam TV dulu, tahun, kalau tak silap saya, tahun 2007 ataupun 2007 sampai 2009, kalau tak silap saya, tuan-tuan sekalian. Saya pernah baca kitab tauhid dalam TV, masa tu TV 1, tuan. Itulah yang saya pernah hadir, pernah menyertainya, tuan. Saya jemput, tuan-tuan sekalian. Tapi waktunya tu waktu yang tak sesuai. Jadi waktunya petang dalam pukul 6 sampai 6.30. Ataupun 6.30 sampai pukul 7. Itu je masanya, tuan-tuan sekalian. Jadi mungkin masa tu orang pun tak tahu apa mata pelajaran saya yang kita baca, yang saya baca ni, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi Nabi kata tadi, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Maksudnya, tuan-tuan sekalian, kalau tidak mengetahui ilmu tauhid ni, maka tuan-tuan sekalian, terdedahlah seseorang itu kepada kesesatan ataupun kepada kerosakan iman, ataupun mungkin dihukumkan imannya terbatal, tuan-tuan sekalian.
Ini lebih berbahaya lagi. Ini lebih berbahaya lagi tuan-tuan sekalian apabila tuan-tuan sekalian kita tidak menyedari bahawasanya iman kita sudah terbatal. Iman kita sudah terbatal tuan-tuan sekalian. Kita tak sedar. Sedangkan iman kita dah terbatal tuan-tuan sekalian. Ataupun tuan-tuan sekalian, mungkin iman tu dalam keadaan iman tu dalam keadaan syubhah, dalam keadaan kesamaran tuan-tuan sekalian. Lepas tu kenapa saya kaitkan tadi dengan wa tu'mina bil qadri khairihi syarihi tu. Kenapa? Sebab zaman ni tuan-tuan sekalian, minta maaf saya cakap ni, tadi ada yang hantar pada saya tuan-tuan sekalian berkenaan dengan satu orang ni, dia komen satu pandangan daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dia kata kehidupan kita ni adalah pilihan daripada kita. Sama ada kita nak buat baik ataupun nak buat jahat. Itu terpulang kepada kita. Sedangkan tuan-tuan sekalian, kalau kita baca dalam tu wa tu'mina bil qadri khairihi syarihi, apa makna dia tuan-tuan? Beriman dengan ketentuan baiknya dan jahatnya ialah perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menentukan seseorang itu baik, maka baiklah jadinya tuan-tuan. Dan kalau Allah menentukan orang tu jahat, maka jahatlah jadinya tuan-tuan sekalian. Artinya kehidupan kita dalam segi Ahlussunnah wal Jamaah bukan pilihan. Tapi yang ni tuan-tuan sekalian, sebab itulah Nabi ulang wa tu'mina pada kalimah ni. Kenapa? Mungkin kita tak boleh terima. Tapi tuan-tuan, bila seseorang itu melapangkan dadanya, open pemikirannya, berdalil dengan sesungguhnya, maka tuan-tuan sekalian, insya-Allah dia akan faham perkara-perkara yang tersebut ini tuan-tuan sekalian. Itu berkenaan dengan akidah. Ada pun tuan-tuan berkenaan dengan fiqahnya tuan-tuan sekalian. Maka seperti saya sebut tadilah, kalau pengajian di masjid ni tuan-tuan sekalian, sangat sikit jumlahnya, maka tuan-tuan sekalian, macam manakah jadinya tuan-tuan sekalian kalau orang melakukan ibadat tanpa menuntut ilmu? Dan inilah yang paling banyak pada zaman kita ni tuan-tuan. Bila dia tak belajar ilmu tuan-tuan sekalian, maka jadilah ibadat dia bukan ibadat, hanya kepada adat, menjurus kepada adat sahaja tuan-tuan sekalian. Tadi minta maaf, ada dalam handphone saya tuan-tuan, ada orang hantar di satu masjid dalam negeri Perak, tapi saya tak nak sebut. Dia sembahyang asar tuan-tuan sekalian, berjamaah, hanya beberapa orang saja yang dibenarkan. Berlaku, tak tahulah bila berlakunya, tapi dia hantarkan saya masalah ni, tolong jawab, tolong selesaikan masalah ni. Maka dia kata pada rakaat yang keempat asar tu, imam sujud sekali je, lepas tu imam terus tahyat bagi salam. Kami pun ikut. Kami pun sujud sekali saja. Maka apa hukum sembahyang kami? Begitu parahnya tuan-tuan sekalian. Masalah macam tu pun mereka tak boleh nak selesai masalah ni tuan-tuan sekalian yang berlaku dalam ibadat. Sebab itulah menuntut ilmu tu fardu ain, wajib. Kata Imam Ghazali, ilmu fardu ain tu berapa? Hanya 3 sahaja. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi 3 saja tuan-tuan sekalian, bukannya banyak pun. Yang lain-lain tu bukan fardu ain. Ada yang fardu kifayah, ada yang sunat muakkad sahaja, tidak menjadi sampai fardu ain. Tapi tuan-tuan sekalian, fardu ain ni maksudnya tak dapat tidak umat Islam, orang awam ke siapa-siapa ke dia, wajib dia kena mencari ilmu yang fardu ain. Kalau nak ibadatnya diterima oleh Allah, kalau nakkan akidahnya, imannya benar si Allah Ta'ala, kalau dia nak bentuk hati dia menjadi orang yang baik, orang yang soleh, maka tak dapat tidak, mestilah dengan 3 ilmu ini tuan-tuan sekalian. Jadi masa kita pun telah lebih daripada 1 jam, insya-Allah. Kalau ada persoalan, maka silakan untuk malam ni tuan-tuan sekalian, sebelum kita baca kitab, sebelum kita muzakarah ni, saya minta maaf, sebab tuan-tuan sekalian kalau tanya pada saya,
Anak ustaz ni ada sijil ke? Ada. Maka tuan-tuan minta maaf walaupun saya belajar sampai ke Yaman, tapi tempat-tempat yang saya belajar tidak mengeluarkan sijil. Saya tak masuk universiti. Saya tidak masuk madrasah mana-mana. Saya hanya mengaji pondok semata-mata. Sebab tu kalau orang tanya saya ada sijil tak? Memang saya tak ada sijil. Tapi saya ada PhD, Pondok Haji Dolah. PhD tu bukan yang Pak Universiti. P itu pondok, H tu haji, D tu dolar. Itu saya dapat. Tuan guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani. Saya belajar daripada dia, tuan-tuan sekalian. Saya tak ada sijil apa-apa. Tapi saya ada tauliah. Setiap negeri yang saya pergi, saya ada tauliah, tuan-tuan sekalian. Saya ada tauliah negeri Perak, saya ada tauliah negeri Selangor, saya ada tauliah negeri Sarawak, saya ada tauliah Sabah, tuan-tuan sekalian. Setiap negeri saya pergi, saya ada tauliah. Termasuklah negeri Johor, tuan-tuan sekalian. Tapi pengajian-pengajian kat situ setelah PKP ni, tuan-tuan sekalian, hampir setahun lebih dah. Saya tak boleh pergi negeri-negeri yang saya sebut tadi, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkatlah segala balak musibah ni, tuan-tuan sekalian. Wallahu a'lam bisawab. Sekiranya ada soalan, silakan.